Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya Ustazah Nabila binti Fazil. Hari ini Ustazah akan ajar kefahaman surah Az-Zalzalah di dalam mata pelajaran tilawah Al-Quran. Sebelum kita memulakan pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama membaca surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sadaqallahul Azim. Baik, mari kita sama-sama membaca maksud ayat pertama. Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Apa maksud tu? Inilah gambaran yang digambarkan kepada orang-orang mukmin tentang permulaan kejadian kiamat. Bumi akan digoncang, digegarkan sampai semuanya yang ada atas bumi ni runtuh. Bangunan runtuh. Bumi ni siapa yang gegar? Siapa buat? Jawapannya Allah Azza wa Jalla. Goncangan Allah, gegaran Allah dan gempa Allah adalah goncangan, gegaran dan gempa yang sangat dahsyat. Tak ada yang sedahsyat ni. Kita tak boleh gambarkan. Setiap penjuru bumi ni akan rasa gegaran, goncangan dia. Ibarat macam sebiji batu, kalau kamu baling ke dalam air, ada kocakan di sekeliling kesan baling tu kan. Itulah yang diibaratkan dengan goncangan bumi ni. Akibat daripada goncangan tu, kesan daripada goncangan tu, manusia akan terhuyung hayang macam orang mabuk berjalan. Sebab apa? Sebabnya tak stabil. Tangan kita ni akan cari sesuatu yang teguh untuk kita berpaut sebab kita nak jatuh. Tapi tak ada apa yang teguh, tak ada apa pun kita boleh berpaut. Sedangkan gunung ganang, bukit bakau pun hancur, tak ada pun yang teguh. Seorang ibu jika dia mengandung akan keguguran kandungannya disebabkan goncangan ni. Ibu bapa tidak lagi menghiraukan anak-beranak, adik-beradik, sanak saudara. Takkan tolong satu sama lain. Sebab apa? Sebab sibuk. Semua masing-masing sibuk untuk selamatkan diri. Baik, ayat yang kedua. Serta bumi itu mengeluarkan segala isi-isinya. Apa isi bumi? Apa itu isi bumi? Bukan gunung ganang, bukan bukit bukau, bukan pokok-pokok besar yang membebankan bumi ni. Selama ni, bumi ni bersabar sebab perintah Allah supaya simpan semua bebanan. Apa bebanan bumi? Logam, emas, perak, intan, berlian, bahan bakar seperti minyak yang orang manusia sekarang rebut-rebut tu. Tapi masa tu semuanya tidak diendahkan dan tubuh manusia yang kaku menjadi mayat turut dihamburkan keluar. Itu maksudnya isi bumi. Itulah bebanan bumi. Okey? Ayat yang ketiga. Dan berkatalah manusia dengan perasaan gerun, apa sudah jadi kepada bumi ini? Sebelum ni, kita tengok kejadian gempa bumi, tsunami, puting beliung, beberapa lagi bencana alam. Teruk kan? Teruk tak? Okey, tapi tak setanding dengan ni, gambaran hari kiamat ni. Tak setanding. Sebab lagi teruk daripada tu.
kita akan mula bingung. Bingung sebab apa? Sebab bulan dengan matahari tak ada cahaya. Penggantian siang malam ni tak berlaku. Malam gelap je. Kita tertanya-tanya kat mana kita? Kita nak larikan diri, kita nak bersembunyi, nak berlindung. Tak ada tempat. Tapi orang-orang yang beriman akan cakap, inilah yang telah dijanjikan Allah. Sungguh benarlah apa yang dikatakan. Hari inilah hari yang ditunggu-tunggu. Apa? Hari apa tu? Hari pembalasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Juga hari pembalasan bagi orang-orang musyrik dan yang ingkar dengan Tuhannya. Baik, ayat yang keempat. Pada hari itu bumi pun menceritakan kabar beritanya. Kabar berita apa? Bumi akan mendedahkan segala rahsia perbuatan manusia. Bumi ni menjadi saksi setiap detik, setiap saat gelagat kita. Ada gelagat baik, ada perbuatan baik, ada perbuatan jahat. Jumhur ulama berpendapat bahawa Allah menjadikan bumi seperti haiwan yang berakal dan boleh bertutur masa tu nanti. Bumi ni akan bercakap, akan jadi saksi bagi orang yang taat dan bagi orang yang derhaka. Maksudnya bagi semua orang dia akan jadi saksi. Baik, ayat yang kelima. Bahawa Tuhanmu telah memerintahkannya berlaku demikian. Apabila tiba masanya, Allah mengarahkan bumi untuk melakukan semua ni. Bumi ni adalah makhluk Allah yang patuh. Semua makhluk selain daripada manusia dan jin adalah Islam. Mereka patuh dan tunduk kepada Allah. Bumi menghamburkan khazanahnya, kemudian berkata-kata menjadi saksi kepada perbuatan manusia. Baik, ayat yang keenam. Pada hari itu, manusia akan keluar dengan berbagai-bagai keadaan daripada kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada mereka balasan atau amalan-amalan mereka. Sedang manusia dalam keadaan bingung, terkejut, cemas, kacau bilau tadi, sangkakala terakhir berbunyi. Sedar tak sedar, kita dah ada dalam situasi di padang mahsyar, hisab, timbangan, amalan dan balasan. Kita akan nampak semua manusia dari semua generasi akan bangun serentak. Masing-masing akan menuju kepada mahsyar tanpa tengok kiri dan kanan. Terus je jalan. Nak cepat ni, terus je jalan. Tapi orang kafir akan cakap apa? Hari ni adalah hari yang amat susah ni, sukar ni. Leher mereka panjang, mata mereka terbeliak, keadaan yang tidak dapat digambarkan dengan ungkapan bahasa menunjukkan betapa dahsyatnya berlaku pada masa tu. Manusia juga masa tu disibukkan dengan perasaan takut, bimbang dan kesal atas perbuatan sendiri. Kita semua akan tunduk malu. Tunduk je atas perbuatan keji yang dilakukan. Sebab apa? Sebab Allah akan memperlihatkan, menayangkan macam big screen tu pada semua orang masa tu. Apa yang kita buat? Malu. Malu tak? Okey. Ayat ke-7 dan ke-8. Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surah amalannya. Dan sesiapa berbuat kejahatan sebesar zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalannya. Hati-hati orang mukmin akan tetap tersentuh dan tergetar dengan amalan-amalan yang kecil sama ada baik atau buruk. Tetapi ada juga orang yang tak dapat rasa apa-apa kalau buat perbuatan yang keji. Walaupun perbuatan itu memusnahkan bumi Allah. Hati itu adalah hati yang degil. Hati seperti itu akan hancur luluh di hari pembalasan kelak. Sedangkan orang yang beriman pun kalau buat jahat, kalau terbuat salah, dia akan rasa insaf. Okey. Baik, tadi kita dah tengok sikit tentang kupasan maksud surah Az-Zalzalah. Okey, sekarang ni pengenalan surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah ni diturunkan di surah Az-Zalzalah ni ayat Madaniyah, surah Madaniyah. Surah Madaniyah tu surah apa Ni, surah
Madaniyah. Surah Madaniyah, salah eja ni nun. Okey, surah Madaniyah ni adalah surah yang diturunkan di Madinah. Okey, ada berapa ayat? 8 ayat. Apa maksud azazalah? Maksudnya ialah goncangan. Macam kita bincang tadi ya, goncangan gegaran yang kuat. Tema umum surah ni ialah menceritakan tentang tanda-tanda hari kiamat. Isi penting yang pertama, peristiwa gempa bumi dan bencana yang berlaku pada hari kiamat. Itu isi penting yang pertama. Dan isi penting yang kedua, setiap amalan manusia akan dihitung selepas dibangkitkan daripada kubur. Baik, pengajaran surah. Orang yang berat timbangan amal kebajikannya akan dimasukkan ke syurga. Manakala orang yang ringan timbangan amal kebajikannya akan dimasukkan ke neraka. Okey, pengajaran yang kedua, hendaklah sentiasa melakukan amal kebajikan sebagai bekalan di akhirat kelak. Baik, jadual yang Ustazah tunjukkan ni, Ustazah nak kamu salin di dalam buku tulis tilawah Al-Quran. Ni, kefahaman surah. Jadual yang sedang dipaparkan ni, Ustazah nak kamu salin dalam buku tulis tilawah. Selang satu baris tulis hari dan tarikh hari ni. Sekian saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.